Okay, hai, Assalamualaikum. So, hari ni kita berjumpa lagi dalam video tutorial yang ketiga bahagian stock management. Okay, so welcome untuk mungkin ada yang agent baru yang ada dalam Scoop Creamy. Okay, so hari ni kita akan buat penerangan macam mana kita nak menguruskan stock management kita, ais yang dah sampai, ais yang keluar, dan kita nak tahu berapa total ice cream kita yang still available dalam stock untuk buat jualan. Okay, so video ni kita akan terang satu persatu untuk semua ejen faham dan jelas bagaimana sistem stock management yang dibina oleh Scoop Creamy ni tally dengan sistem dan di dalam stok. Tapi jangan silap key in. Kalau silap key in dia akan jadi masalah. Okay, so macam biasa kita akan masuk ke scoopcreamy.my. Okay, so kita akan masuk ke interface untuk scoopcreamy.my. So dalam ni kita ada macam-macam macam biasa. So nanti boleh tengok video-video yang next untuk penerangan bahagian Scoop Creamy. Okay, so hari ni kita akan masuk ke bahagian agent page. Okay, so hampa boleh masuk ke bahagian agent page. Okay, maaf. Okay, ambil bahagian login. Okay, masukkan apa dia ID dan password yang telah Scoop daftarkan untuk hampa ataupun dapat melalui WhatsApp ataupun email yang kami sudah hantar. Okay, kalau tak ada, boleh turun WhatsApp kita punya admin. Nanti admin kita akan create satu login login page untuk hampa untuk dapatkan ID dan password. Okay, so macam biasa masukkan ID dan password. Okay, so login. Okay, so kita dah masuk ke bahagian agent page. Okay, so dekat sini macam biasa abang dah terangkan pasal penerangan ke semua dashboard yang ada dekat sini, daily sales report, magic dompet, stock management, employee form. Okay, so dekat atas ni dah ada video dan penerangan di setiap benda dekat sini. Tapi bukan tutorial, hanya sekadar penerangan. Untuk dapatkan penerangan perlu masuk ke dalam dashboard sales report dan ada tutorial dekat sini. Okay, so hari ni kita akan buat penerangan berkaitan dengan stock management. Okay, kenapa kita bina benda ni? Disebabkan stock management selalu ada masalah di setiap tempat. Bukan kata di satu setengah tempat saja, tapi ada banyak tempat yang mengalami masalah untuk stock management daripada Excel yang tak tally dengan dalam peti ais. So kita dah bina satu sistem di mana perlu key in setiap hari. Okay, so di bahagian atas ni macam biasa kita akan masukkan tutorial dekat sini. Tutorial video yang apa tengok-tengok sekarang ni akan ada dekat atas ni. So apa-apa pun untuk form untuk apa submit bahagian stock management ada dekat bahagian bawah. Okay, okay, so kita ada di field yang pertama iaitu company name. Macam biasa, pilih nama apa, hanya company yang berdaftar dengan Scoop Creamy sahaja yang akan keluar dekat sini. Contoh hari ni kita akan buat untuk Perfect Blue Marketing. Branch Pulau Pinang, Bukit Mentajam. Okey, email, masukkan email yang boleh digunakan ataupun email company ataupun personal owner masing-masing pun tak ada masalah. Tapi kalau boleh bina email Scoop Creamy, contoh Scoop Creamy Pendang, Scoop Creamy Bukit Mentajam, tak ada masalah, bina Scoop Creamy itu dalam bentuk Gmail supaya kita boleh hantar semua data masuk ke dalam tu saja. Okey, so macam hari ni saya menggunakan saya punya personal email. Okey, pilih tarikh pada hari tu. Contoh hari ni 12 hari bulan. 12 hari bulan ais sampai dan stok masih kosong. Ataupun saya masih ada balance ice cream dekat bahagian yang kemarin. Contoh kita tunjuk dekat sini ada last day stock. Okey, untuk bahagian last day stock ni, kalau macam ejen-ejen yang baru masuk masih belum ada last day stock, jangan masukkan dekat bahagian last day stock. Okey, so siapa yang dah biasa jalan, okey, dia akan ada last day stock. Contoh kalau belum ada stok yang belum masuk, hari itu adalah hari yang ais baru sampai daripada lori, so boleh masukkan dekat bahagian stock in. Tapi kalau yang dah ada stok, masukkan dekat last day stock. Maksudnya stok yang kita ada balance untuk yang semalamnya. Okey, kalau yang belum baru first day untuk menjadi baru jadi agent, baru ais baru sampai, masukkan dekat bahagian stock in. Okey, contoh dia ambil coklat 200 batar, masukkan dalam bentuk batar, bukan dalam bentuk bag. 200 batar, coklat kita masuk 150, jagung 100, vanilla 150, Allah, 150,
keladi 100, durian pun masuk juga 100. Okey, masukkan ni untuk yang ejen baru masukkan stock in. Apa yang turun daripada peti ais kita perlu catat dan isi dalam ni bahagian stock in. Stock in ni bermaksud dia stok yang baru masuk dari lori. In case pada hari tu untuk yang ejen lama, kalau lori tak sampai jangan masukkan. Kosongkan bahagian ni. Just masukkan dekat last day stock sahaja. Alright, faham lah? Okey, untuk ejen baru, untuk first day berniaga, masukkan dekat bahagian stock in dan kosongkan dekat bahagian last day stock ni. Okey, so kita clear dulu bahagian ni. Kita terangkan satu-satu. Okey, untuk yang ada stok bahagian yang semalamnya, masukkan bahagian ni. Contoh dia ada coklat balance 247, strawberry ada 135, jagung ada 90, contoh vanilla ada 125, keladi ada 55, durian ada lebih kurang 87 batang. Okey, so ni adalah stok yang sedia ada dalam peti ais yang semalam. Saya memang akan tunjukkan dekat mana yang kita nak ambil bahagian last day stock ni. Ni untuk first time mengisi, hampa perlu kira sendiri dan start mula esok kita pula tak perlu nak kira stok kat dalam peti ais, dia hanya key in masuk saja. Okey, saya harap hampa faham. Siapa yang tak faham, saya boleh ulang balik video ni. Okey, sekiranya untuk ejen yang dah lama, tiba-tiba pada hari yang sama kita key in ni, aiskrim sampai, lori turun pada hari tu. Contoh kita order coklat 250 batang, strawberry 170 batang, jagung kita order 100, vanilla kita order 150, keladi kita order 100 dan durian kita order 200 batang. Contoh. Bermaksud dekat sini kita masih ada stok dekat last day stok ni yang masih ada dalam peti ais, dan pada hari yang sama kita dapat stok in. Bermaksud purchase order yang kita baru sampai, aiskrim baru sampai, kita masukkan dekat bahagian stok in. Tetapi kalau yang ejen yang baru, jangan masukkan dekat bahagian last day stock sebab dia masih kosong. Benda yang sama je. Kalau kosong, masukkan kosong dekat sini. Lepas tu tiba-tiba hari tu, hari yang sama lori mai, masukkan dekat situ. Tetapi bila hampa key in, masa tu hari tu lori tak sampai. So kosongkan dekat bahagian stock in. Faham? Stock in hanya barang yang baru turun daripada lori dan kita key in pada stock in pada hari yang lori mai sahaja untuk stock in. Okey. So stock out, stok yang terjual pada hari tu. Contoh kita ada lebih kurang 5 staff yang tengah running. Okey. So kita masukkan berapa jumlah stok yang kita keluar pada hari tu. Contoh kita dapat jual aiskrim coklat 125, jagung 75, strawberry 75, jagung 60, vanilla 35, contoh keladi 100, durian 145. Okey, stock out adalah stok yang terjual pada hari tu. So berapa yang stok yang kita terjual, kita kena key in dekat bahagian stock out. Okey? Kalau tak jual pada hari tu, maksudnya cuti, jangan key in dekat bahagian stock out. Alright. Okey, so jumlah stok yang kita ada kemarin adalah 739 batang. Kita order baru masuk adalah 970 batang dan stok yang keluar pada hari itu adalah 540 batang. So bermaksud kat sini available stok yang ada untuk kita jual untuk esok adalah 1169 batang dan dia dah asingkan 372, 230, 130, 240, keladi, durian 142 macam tu. Okay, so available stock ni hampa sangat penting untuk faham, sebab tak apa, last nanti kita akan dapat PDF. So kita akan tunjukkan benda apa yang kita perlu key in untuk esok. So, kita bukan buat satu persatu. Okay, so available stock ni lah yang kita perlu key in balik pada tarikh 13 hari bulan untuk esok punya dekat bahagian last day stock. Kalau esok tu tak ada stok yang masuk, tinggalkan kosong ini dan tulis stock out berapa yang keluar untuk esok pula. So dia akan ulang benda yang sama. Okay, so dekat bawah ni kita ada stock inbox. Stock inbox ni bermaksud berapa yang kita nak letak dalam satu kotak ais putih tu. Kalau ada kotak yang 45, key in dekat sini 45 batang. Faham tak? Dekat stock inbox ni berapa yang kita nak letak dalam satu kotak putih tu. Kalau ada kotak ampau lagi besar ada 60, key in 60 dekat stock inbox. Kalau standard orang pakai 45 batang dalam satu box. Okay, so key in 45 batang. Dekat bahagian bawah ni ada coklat 14, 9. So dalam 45 batang tu dia dah total siap-siap, sistem ni dah total siap-siap.
berapa coklat yang perlu bubuh, strawberry berapa, jagung berapa, vanilla berapa, keladi berapa dan durian kena bawa masuk berapa. Dan kita total semua ni lebih kurang dia dapat 45 ataupun 46 ataupun dia kurang 44 mata. So dekat yang lebih satu tu pandai-pandai kita lah, kita nak ingat benda dan pastikan bertulis. Okay, so aku harap hampa jelas dekat bahagian ni. Okay, so selesai dekat bahagian ni, kita terus submit form. Okay, sekali lagi kita ulang. Dekat sini, kalau ada yang orang pakai total box kecil yang pakai mungkin yang boleh muat 27 mata, tulis 27 mata. Nanti dia akan kira dalam 27 mata tu coklat boleh masukkan berapa, strawberry berapa, jagung berapa, keladi berapa, dia akan total kira. Kalau 45, masukkan 45 dekat bahagian sini. Standard orang pakai 45. Okay, so lepas dah selesai semua, submit form. Klik button submit form. Okay, so message sampai form tu dah sampai. Selalunya dia akan hantar terus direct ke email. Macam ni dia dah terus masuk ke dalam kita punya phone. Okay, so macam biasa buka Gmail. Okay, Gmail kita masukkan kita punya email, password. Okay, so hampa akan dapat email daripada Scoop Creamy sendiri. Hampa klik email yang paling atas. So, company name Perfect Blue Marketing, branch Bukit Mentajam pada tarikh 12/7/2021. So dekat atas ni pun hampa boleh search dekat hampa punya email nanti. Jika hampa ada masalah apa dekat bahagian stock management, terlupa tarikh ke, ada file yang hilang, so dia akan tinggal terus dalam Gmail. Hampa search, dia akan tulis tarikh berapa untuk bahagian stock management untuk dia company Perfect Blue Marketing. Okay, so dekat sini kita dah sediakan stock management, last day stock, stock in, stock out dan available stock for tomorrow ni lah yang kita perlu isi dekat bahagian okay, yang kita perlu isi dekat bahagian last day stock. So masukkan jumlah coklat dekat yang ada dekat sini. Dekat sini balik esok. So benda yang sama kita akan ulang dan kita akan tahu berapa jumlah stok kita yang sedia ada setiap hari. So apa dia sistem dah keluarkan kita punya PDF. Hampa boleh terus download dan print dan buat filing sendiri pun tak ada masalah. Sebab stock management memang kena simpan supaya kita tak terlari stok. Okay, faham? So, okay, klik dekat bahagian bawah ni. Dia ada PDF. Hampa klik. Dia akan terus open. So, hampa boleh print untuk dapatkan PDF untuk hampa simpan untuk buat filing. So, dekat bahagian ni. Okay, dekat bahagian ni. Klik. Klik pula lah. Hampa perlu faham. Untuk hampa tahu total berapa available stock for tomorrow. Contoh dekat sini. Available stock for tomorrow adalah coklat 372. Masukkan coklat 372. Strawberry 230. Jagung 130. Strawberry vanilla 240. Keladi 142. Keladi 55. Durian 142. Okay. So, hampa boleh tahu yang untuk esok punya last day stock hampa perlu masukkan hari ni. Stock in, kalau lori tak masuk dah itu selalunya memang tak masuk lah. Stock in, tinggalkan, masukkan bahagian stock out. Contoh kalau hampa berniaga pada hari tu, pastikan kita dapat tahu coklat jual berapa, strawberry keluar berapa, jagung, vanilla, keladi, durian, kita perlu tahu berapa yang ada. So bila kita masukkan, contoh dekat sini kita jual coklat 100, so dia akan terus tolak dekat bahagian bawah ni. So lepas ni, kita just masukkan 45, so dia akan terus kira balik berapa yang hampa perlu ada untuk esok punya stock inbox. So aku harap hampa dapat faham benda ni dan jangan lupa simpan PDF dalam bentuk filing ataupun simpan dalam file komputer. Alright, so terima kasih untuk penerangan stock management scoopcreamy.my. So terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam next video. Bye bye.